Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz Dor? Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz Rahman? Alhamdulillah Ustaz. Semoga Allah berkati. Amin ya Rabb. Jadi hari ni kita Ya. dalam live catch up with you Didi. Betul, benar. Dan malam ni Ustaz, kita ada tajuk yang sebenarnya cukup luar biasa juga. Okey. Tajuk dia lelaki ni Ustaz. Siapa lelaki itu? Ya, dia bercakap pasal lelaki ni. Saya pun tak tahu Sama lagu. ada lelaki Anwazin, Ush. lelaki ini, Okey. atau Alif Satar, Yap. aku seorang lelaki, Hmm. ataupun Aris Arifata, apa lagu tajuk dia tu? Itu lagu apa tu? Itu perempuan bukan? Silap lah, tak mahir. Semoga Allah merahmati mereka semua nama-nama yang kita sebut ke itu. Amin. Ya Rabb, kan? Jadi tajuk lelaki ni Ustaz, biasa kalau kata kita bawa perbincangan pasal lelaki ni Ustaz, Okay. kan. Biasa orang cakap lelaki ni dah semakin berkurang daripada segi kuantitinya berbanding wanita dekat atas muka bumi ni. Nombor lah bilangan. Dari segi bilangan nombor, betul, Ustaz. betul. Jadi malam ni kita nak cuba untuk Ustaz pun sendiri boleh bagi tahu dengan orang yang melihat live kita pada Ya, hari ni. semua penonton kita baiklah. Yes, berkaitan tentang macam mana untuk mewujudkan lelaki yang berkualiti ni dapat membantu jumlah yang ramai wanita-wanita kat luar sana ni Ustaz. Wah, itu soalan yang luar biasa. Yang pasti jawapan pertamanya bukan kahwin banyak. Okey, Itu yang pertama. Sebab kita nak semua orang maklum dulu bahawa berkahwin itu adalah satu kebertanggungjawaban. Tanggungjawab. Dia kena bertanggungjawab, bertanggung dan jawab. Baik. Dia bukannya satu perbuatan yang menyelesaikan masalah dengan aku terima nikahnya isteri kedua, macam tu selesai. Dia bukan yang tu penyelesaiannya. Ataupun kahwin ni bukanlah sesuatu achievement Ustaz Ya, dia adalah satu tanggungjawab. Alright. Tanggung dan kena jawab. Yes, semua benda. Contohnya, you tanggung nak ambil anak orang. You kena jawab esok kalau mak bapak dia tanya. You tanggung ambil kawan orang. Kan perempuan tu mestilah dia ada kawan-kawan dia. Betul. Jadi kita nak tanggung kawan orang. Jadi kawan-kawan bila tengok dia, awak hang koi seroi, awak hang koi nampak macam tak bersemangat. Kita kena jawab kat kawan dia. Apa Lelaki yang kita ni nak buat. kena jawab. Yes, dia kena jawab apa yang bila kawan-kawan tanya, macam apa aku dulu isteri hang kawan dengan kami happy go lucky, mai kat hang tiba-tiba ni kawan kami dulu dengan kami semua solehah, mai kat hang tiba-tiba pergi jadi roh macam tu. Apa hang nak buat? Benda tu semua kita kena jawab benda tu. So yang pasti bila tanya apa seorang lelaki yang berkualiti nak buat macam mana untuk membantu wanita yang ramai di luar sana, membantu di sini atas erti kata sesama manusia. Betul. Sebab ada lagi pula golongan kata kami perempuan kami tak perlu siapa tolong kami. Betul. Kami boleh tu kita tak mau, kita tak mau kacau lah jenis lagu tu. Kita nak bagi tahu kata tolong di sini seperti kata pepatah, tidaklah berjaya seorang lelaki melainkan ada seorang perempuan di belakang dia. Tidaklah berjaya seorang perempuan melainkan ada seorang lelaki yang memandu dia. Dia mesti kena ada benda macam tu. Sebab tajuk ni sensitif. Sekali bila kata wanita memimpin, ada kata tak boleh. Bila kata wanita tak boleh memimpin, ada kata boleh. Jadi sedangkan itu adalah benda subjektif. Betul. Jawapan dia semua betul. Betul, dia tak ada betul dan tak ada salah. Iya. Dia bukan macam hukum halal haram. Alright. Dia bukan macam hukum wajib dengan haram, bukan. Dia contohnya lelaki tidak bertanggungjawab. Itu ada hukum dia. Sebab dia tak boleh, dia tak ada pilihan. Dia dah kahwin, dia kena bertanggungjawab. Betul. Isteri tidak menunaikan tanggungjawab. Dia bukan boleh ada betul, dia bukan boleh ada semua betul. Tak, dia ada hukum dia. So bila kita cakap tajuk ni, benda yang kita nak bawa nombor satu, di mana kualiti seorang lelaki? Betul Ustaz. Di kerisnya kah? Atau di kekuatannya kah? Di sadornya kah? Atau di one pack dia kah? Betul semua kita nak kena tahu tu. Betul Ustaz. Itu. Jadi jawapannya lelaki ini di mana dia punya kualiti dia berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Nabi kata, "Idza ja'akum," kepada seorang bapa-bapa, bila datang kepada kamu, "man tardawna dinahu wa khuluquhu," seorang yang diredai agamanya dan akhlaknya. Okey, orang akan tanya, kenapalah ini kayu ukur kualiti? Seorang lelaki. Kenapa tak bagi benda-benda lain?
keimanan kan sebagainya kan? Jawapan dia ialah pada menceritakan menikahi antara lelaki dan perempuan, Nabi bagi dua kategori yang berbeza. Kalau lelaki nak kahwin dia tengok agama dan akhlak. Kalau perempuan ada 4 benda. Cantiknya, hartanya, keturunannya, dan agamanya. Nampak tak? Nabi ada bagi kategori yang berbeza. Berbeza. Jadi bila tanya je kualiti lelaki, untuk nak bagi nampak beza, kita bacalah hadis ni. Baik. So yang pertama apa dia? Man tardawna dinahu. Seorang lelaki kualitinya adalah pada agamanya. Cuba kita tengok, ni bukan tajuk membenarkan agama lain, tak boleh. Kita mesti berpegang dengan inna dina indallahil Islam. Tapi nak bagi contoh dulu. Cuba tengok pelakon-pelakon barat yang berpegang dengan ajaran gereja mereka. Denzel Washington, Will Smith. Cuba tengok dia punya, orang kata apa, dia punya tanggungjawab dia, perwatakannya berkualiti. Betul? Kita tengok betul? Mike Tyson, kita tengok Muhammad Ali. Yes. Nampak tak? Dia dah masuk lah tu kan. Muhammad Ali, Khabib. Nampak? Bila dia ada dengan agama dia, bila orang tanya dekat dia, apa hang ni ke apa ke, dia cakap dah, aku ada agama aku macam ni. Faham tak? Jadi lelaki ni kualiti dia pada agama dia. Betul. So untuk tajuk lelaki ni, untuk kita melihat ciri-ciri lelaki yang berkualiti tu ada 2. Dia. Yang pertama kita lihat pada baik agamanya dan juga baik akhlak dia. Akhlak dia. Okey, orang tanya kenapa akhlak di sini? Untuk orang perempuan, mereka mudah untuk mengubah akhlak mereka mengikut suami mereka. Sebab Allah memang bentuk orang perempuan begitu. Dia ada seperti lagu tu lah. Dua lagu. Satu tu apa? Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia istri, di jalanan kawan. Di waktu kita buntu, dia menunjuk jalan. Nampak? Benda tu berlaku dalam sirah Nabawiyah. So, Nabi ada momen yang isteri Nabi menunjuk jalan kepada Nabi ketika Nabi buntu. Proses tu berlaku. Dia jangan pula bila suami tak buntu nak tunjuk jalan juga. Yang ni pantang orang lelaki. Ni kena faham. Ni kena faham. Dia tambah lagi buntu. Dia jangan kacau yang tu. Sebab tu lagu tu kata apa? Di waktu kita buntu, dia menunjuk jalan. Waktu tak buntu jangan. Sebab lelaki dia ada cara dia. Tu yang sakit hidup buat bergaduh tu. Dia bila lelaki buntu ni dia kata, I tak tahulah. Bila I tak tahu tu, baru bagi so. Abang, apa kata you buat macam ni? You mesti dia akan buka jalan tu. Oh, betul juga. Faham tak? So sekarang ni untuk lelaki, perempuan, dia mudah membentuk kehidupan dia mengikut suami dia. Kalau suami dia kaki motor, lama-lama isteri dia pun akan join juga, suka shock untuk ride dengan suami dia. Orang panggil apa? Love ride ataupun apa ride atau couple ride ke apa, adalah bahasa dia. Kita buat sekali. Yes. And then apa? Staycation. So kalau suami jenis lagu tu, isteri pun dia pun boleh follow. Tetapi lelaki dah. Lelaki dia kena bermula sebelum kahwin. Ini sebetul orang kata ada je ustaz. Yang tu yang kita nak bagi tahu. Bila perbincangan tajuk ni, kita tak boleh bias. Kalau semua benda kita nak ambil majority, kenapa bila tajuk macam ni kita nak guna perkataan ada je? Dia bila main tajuk lelaki ni, kita kena ambil secara umum. Jangan kita petik-petik certain 1-2 orang aja. Tak boleh macam tu. Sebab itu mungkin rezeki dia dan mungkin itu jalan cerita dia. Tetapi secara umum, macam-macam orang Islam lah. Tengok dalam Quran. Allah kata apa? Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Tengok. Allah berkata apa? Perempuan jahat untuk lelaki jahat. Lelaki jahat untuk perempuan jahat. Perempuan baik untuk lelaki baik, lelaki baik untuk perempuan baik. Jangan kita kata habis tu hak yang orang jahat ni lagu mana?
secara umumnya, kalau kita tanya Ustaz Rahman, tanya saya, mau tak kahwin dengan seorang penagih dadah? Mau tak? Kita tak akan jawab. Allah bagi secara umum. Secara general yang semua orang setuju benda tu. Fitrahnya memang semua setuju. Kita jangan hanya kerana satu dua kes kita nak ubah semua secara tak boleh. Dia jangan selfish. Faham? Benda yang melibatkan kita kenapa betul, kita kenapa betul. Macam itulah, itu lebih kurang Betul. Okey Ustaz, memang semua faham kot yang dah tengok ya. Lelaki ni tanggungjawab dia memang ada dua tu lah. Nak tahu kualiti dia. Agama dan juga akhlak. Akhlak dia. kena buat sebelum kahwin. Sebelum nak jadi dewasa, dia kena berakhlak. Betul. Lepas tu bila baru nak jadi, besar dah dewasa, baru nak hilang pandai barang semua, susah lah. Masa tu baru nak develop susah. Susah. Sebab tu bukan datang daripada kita punya sendiri. Dia daripada awal dia kena develop dia punya akhlak dia. Wallahu a'lam. Alright. So Ustaz, panjang lebar pasal kualiti lelaki ni. Ya. Tapi Ustaz, confirm dalam kita punya orang kata apa gen kita ni lah, ataupun kita punya lelaki ni, pasti ada juga golongan yang bermasalah dan mengganggu-gugat kualiti lelaki ni. Ya. Jadi apa sebenarnya cara yang boleh kita kurangkan risiko lelaki-lelaki yang sebegini? Baik, okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan sebelum lah, dia punya mukaddimah tajuk ni, dia kena habaq dulu. Seperti mana ada perempuan jahat dan perempuan baik, begitulah ada lelaki jahat dan lelaki baik. Ataupun setengah orang dia tak suka perkataan jahat. Kita kata perkataan jahat ni dalam kamus. Bukannya kita guna kata hang jahat. Tak. Kita nak kena habaq bagi orang faham. Baik lawannya jahat. Jahat lawannya baik. Dia bukannya kita nak guna bahasa sampai lain orang tak faham. Macam orang kata, jangan duk kata orang bodoh lah. Pandai lawannya bodoh. Dia kena sebut benda tu. Baru orang faham. Itu bahasa yang ada dalam kamus. Boleh faham kan? Sebab hari ni setengah orang bila dia dengar benda tu, dia marah. Habis yang orang ni duk cakap A, B, C, D, E, F tu orang sebut semua boleh. Orang semua boleh sebut benda tu. Pasal apa nak sebut perkataan bodoh tak boleh pula? Benda tu ada dalam kamus. Dalam kamus. Yes. Jadi kita nak sebut kat semua. Dia orang kata habis tu semua perkataan dalam kamus. Tak. Kita nak kata pengistilahan yang kita guna bukan refer kepada hang jahat siapa yang tengok. Tak. Kita guna perkataan. So macam balik tadi apa dia? Seperti mana ada perempuan jahat perempuan baik, ada lelaki jahat, ada lelaki baik. So macam mana kita yang mana kalau kita dalam kategori lelaki yang nakal atau jahat tadi, macam mana kita nak perbaiki keadaan? Nombor satu, sifat yang ada pada manusia yang Allah bagi ialah tasyabbahu. Meniru. Sebab kita sebab tu ada seorang ulama namanya Fadilatul Ustaz Muhadir Haji Jul. Semalam live dengan kita dalam Salam Baitullah. So Ustaz Muhadir ada karang satu kitab. Tajuk dia apa? Fatashabbahu. Tirulah kamu. Sebab apa tajuk fatashabbahu? Dia diambil daripada hadis Nabi. Fatashabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbaha bil kirami falahu. Tirulah walaupun kamu tak boleh jadi seperti orang hebat, kerana meniru orang hebat itu adalah satu kejayaan. So umat Islam adalah satu umat yang diberkati oleh Allah dengan sebab kita dijadikan boleh meniru kepada kepada Nabi kita. Jadi tiru ni Ustaz, tiru yang dibenarkan lah. Ya, tiru yang dibenarkan dalam agama. Tiru yang dibenarkan dalam agama iaitu kepada orang yang dia macam ni. Tiru kepada orang yang berjaya dia lain. Faham? Tiru kepada orang berjaya ni maksudnya kita macam contoh ayat Quran. Kita cakap ni berdasarkan ayat Quran. Ayat Quran kata apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sambungan dia, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tu ayat dia. Apa dia? Sesungguhnya pada Nabi itu ada contoh tauladan. Kenapa disebut contoh tauladan? Untuk dicontohi. Ditirulah. Tak boleh contoh kalau tak tiru. Betul. Orang kata, habis tu Ustaz dalam exam boleh tiru tak? Itu lain. Itu menguji kepandaian.
Dalam tu tak boleh lah. Nak menguji kepandaian dengan nak belajar untuk hidup kan dua berbeza. Dua benda yang berbeza, betul? Dia kata bukankah hidup ini adalah ujian? Ke situ pula potong dia. Betul, hidup ni adalah ujian. Cumanya dalam ujian di dalam kehidupan, dia bukan nak menguji siapa yang cerdik. Dia nak uji siapa yang baik. Tu kena beza tu. Baik tu kena beza dengan cerdik. Dalam exam dia nak tengok dia ni cerdik ke tak, sebab nanti cikgu nak letakkan klasifikasi. Faham. Kamu yang mana tak pandai buat homework pergi belajar dengan Ali. Pasal apa? Kamu yang tak pandai pergi belajar dengan Syah. Faham. Pasal apa? Sebab Syah ni dah terbukti dia pandai, Ali dah bukti dia pandai. Faham tak? Jadi senang nak bantu rakan sebaya. Cuba kalau tak tahu benda tu, cikgu lah susah. Betul. Dia nak ajak semua benda. Susahlah. Assalamualaikum pelajar-pelajar. Kamu sepatutnya mencontohi kawan-kawan kita yang mana yang bagus datang ke surau lebih awal. Tengok mereka pun hidup macam kamu. Pakai baju macam kamu. Sekolah macam kamu. Cikgu macam kamu juga. Darjah macam kamu. Asrama macam kamu. Pasal apa mereka boleh main awal? Nampak tak? Kan senang. Kalau cikgu kata, contohilah saya. Cikgu boleh duduk rumah. Nampak tak? Macam kami kat asrama. Yes. Jadi di sekolah, ujian yang tak boleh tiru tu sebab nak uji kecerdikan. Kehidupan dia nak suruh kita meniru kerana nak tengok siapa yang baik. Betul. Siapa yang paling mirip dengan Rasulullah. Jadi orang lelaki itulah nombor satu macam mana nak mengurangkan. Kita tak boleh buang tau. Betul. Orang jahat ni tak boleh, dia kena ada dalam dunia. Sebab itu resamnya. Betul. Ada Qabil, ada Habil. Ada syurga, ada neraka. Betul. Ada Fir'aun, ada Musa, Harun, ada Ibrahim, ada Namrud. Nabi Ibrahim ada Namrud. Ada Rakib, ada Atid. Ada Munkar, ada Nankir. Ada malaikat Ridwan. So itu memang lumrah lah. Ada siang, ada malam. Betul. So orang nakai ni kita tak boleh hilang dia dalam. Cuma kita boleh kurangkan. Daripada 10 jadi 1. Betul. Okey, jadi maksudnya kat sini untuk kita kurangkan yang kita kata lelaki-lelaki yang kurang berkualiti ni adalah dengan meniru perkara kebaikan yang ada pada orang yang soleh, orang yang baik, dan yang paling tinggi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, kemudian para ulama tabi'in, kemudian para ulama tabi'in. Okey. So jelas apa yang Ustaz maklumkan pasal untuk mengurangkan risiko lelaki ini yang kurang bertanggungjawab lagi. Sebagai contoh. Ni contoh lagi. Boleh. Macam mana orang nak belajar daripada saya menjadi seorang suami yang baik? Sebab saya masih menjadi seorang suami. Okay. Nak tahu saya suami baik ke tak masa saya mati. Bila saya mati, isteri saya menangis. Harapnya dia menangis lah. Dia kata, mati juga orang tua ni. Harapnya dia menangis kat lah. Tuan tanya, pasal apa ni Dr. Sunataya? Suami saya baik sungguh lah. Masa tu baru orang tahu saya baik. Macam sekarang tak boleh. Saya masih hidup dan saya boleh melakukan ralat. Nampak tak? Betul. Jadi confirm dia tak boleh belajar dengan saya. Jadi kita kena belajar dengan orang yang kebanyakan dah meninggal dunia. Macam ulama-ulama kita. Macam saya, arwah Datuk Arundin. Kita ada sikit-sikit, kita akan pergi rumah. Nak tengok macam mana arwah Datuk Arundin bina keluarganya. Sebab apa? Meninggalnya baik. Akhir kalamnya la ilaha illallah. Orang keliling kata, beliau baik. Orang sayang dengan dia. Walaupun dah wafat. Orang masih lagi menggunakan gambarnya, diri dia, ilmunya. Faham tak? Jadi, macam tu baru kita kata A1. So, benda tu tak boleh berlaku. Kecuali dengan kita ada meniru, baru boleh jadi. Okey Ustaz, memang clear Pak tu. Habis. Tapi saya rasa soalan seterusnya mesti ramai yang suka. Apa dia tu? Kalau bab kahwin tak boleh lari Ustaz. Tak boleh, lelaki perempuan. Lelaki memang perempuan. Betul. Jadi persoalan sekarang ni Ustaz, bila kita cakap pasal lelaki ni kan, bila tanyalah kan, hang kalau kahwin hang nak pakai isteri hang macam mana? Dan biasa kita dengar lah. Betul. Kalau boleh nak cari yang seperti Sayyidatina Khadijah. Benchmark tinggi ni Ustaz. Subhanallah. Benchmark memang tinggi ni. Ya. Persoalannya kat sini Ustaz. Jadi sebelum kita nak dapatkan Khadijah sebagai pendamping, ya, apakah persiapan seorang baik lelaki?
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan mengharapkan isteri seperti Khadijah kalau kita tidak seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengharapkan isteri kita seperti Fatimah kalau kita bukan Sayyiduna Ali karamallahu wajah alaihi salam wa radhiyallahu taala anhu wa ardah. Jangan mengharapkan isteri kita seperti Ruqayyah dan Ummi Kalsum kalau kita tidak seperti Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardah. Jangan mengharapkan isteri kita seperti Siti Hajar yang ibadahnya digunakan sampai hari ini. Kalau kita tidak seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi saya sekadar nak bagi tahu dulu, tajuk ni semua kena dengar elok-elok. Ni saya bagi satu kata-kata hikmah yang saya share dengan isteri saya dan kita jadi macam kita berfikir. Apa dia? Sebelum berkahwin, orang perempuan dia boleh buat apa saja, bercinta, berjalan keluar dengan siapa saja lelaki yang dia mau. Manakala lelaki dia hanya boleh keluar dan bercinta dan buat apa saja dengan perempuan yang hanya dia mampu dapat. Tetapi bila dia berkahwin selepas itu, orang kata jangka masa yang lama, dia akan terbalik. Lelaki akan kahwin dengan siapa saja yang dia mau. Tadi dia tak boleh siapa saja yang dia mampu. Betul. Kali ni dia terbalik. Lelaki akan kahwin dengan siapa saja yang dia mau. Manakala orang perempuan hanya boleh kahwin dengan siapa saja yang dia mampu untuk dapat. Sebab tu kita kena jaga benda ni. Sebab at the end of the day, vice versa tu tetap berlaku. First time aku guna perkataan vice versa. Vice versa tu tak berlaku, Ustaz, kan? Dia tetap akan berlaku. Ustaz cakap mampu dan dapat. Ya. Mampu dan mahu lah, kan? Ya. So sekarang cuba Ustaz terang sikit lah, Ustaz. Apa maksudnya lelaki tu hanya boleh dapat sebelum kahwin dia hanya boleh dapat perempuan yang dia mampu saja? Okey. Perempuan sebelum dia kahwin, dengan kecantikannya, dengan rupa parasnya, dan mungkin kalau dia ada harta sikit, dia boleh pilih mana-mana lelaki semua akan syok nak duduk dengan dia. Ni sebelum kahwin, saya? Sebelum kahwin. Okey. Manakala lelaki, alamak, kalau macam saya dulu, macam tak siap lah, orang kata masa tak siap dulu, seluar pun cawat sampai ke lutut, kasut pun yalah, orang tengok kasut pun serongai duk jalan. Siapalah perempuan yang nak kat kita? Jadi kita hanya boleh kawan dengan hak yang kita mampu dapat lah, boleh. Siapa perempuan yang sudi je lah. Okay, faham? Tetapi bila mana nak berkahwin, seorang lelaki dia boleh buat, saya nak perempuan ni. Nampak tak? Dia dapat perempuan yang dia mau. Kan dulu dia duduk lepak dengan perempuan mana-mana. Contohnya macam perempuan tadi, dia duduk lepak dengan lelaki yang ramai. Lelaki yang ramai tu tak mau pun kat dia. Betul. Dia akan pilih yang dia mau. Faham tak? Faham. Dan perempuan, dia lawa macam mana, dia cantik macam mana pun, kalau tak ada orang nak main minang dia, tak ada lah. Okay. Faham tak? Tak ada lah. Dia kena terima hak yang dia mampu dapat dia. Yang ni kena jaga. Sebab tu dalam Islam dia suruh jaga dua-dua. Waktu kita sebelum dengan waktu kita dah. Vice versa tu nampak memang macam pair, Ustaz. Ya. Kalau kata sebelum, lelaki hanya dapat apa yang mereka mampu saja. Tapi bila dia kahwin, dia boleh kahwin. Sebab tu kita tengok, ramai tak lelaki-lelaki yang dia kahwin dengan perempuan yang dia mau. Dia nak perempuan yang comel ni, dia dapat. Itu penting tu. Betul. Itu kena faham vice versa tu. Ni orang tanya, ni dalil Quran tau nak. Ni bukan dalil Quran, ni kehidupan. Ni kehidupan. Dia ada dalam Al-Quran tu ada, tapi kita nak kena pergi detail, panjanglah perbincangan kita. Tapi kita bagi kata-kata hikmah. Ni lah orang panggil apa? Motivational quote. Sama macam perempuan. Dia semua lelaki nak sebab dia cantik, dia comel apa semua. Tapi tanya, siapa yang nak kahwin kan? Belum tentu semua yang nak. Betul. Faham tak? Hari kita nak minta kakak-kakak di luar sana dan abang-abang jaga benda ni. Sebab kita ada adik kakak kita ada adik perempuan kita. Kita kena tahu masa depan mereka macam mana. Kita kena sayang mereka. Tapi kok mana pun, Ustaz, kalau kata sebelum kita nak menikahi seorang perempuan tu, kita kena siap awal lagi lah. Mesti. Macam Ustaz beritahu daripada awal lagi tadi, ya, kan? Agama dan juga akhlak. Jadi kita kena perbaiki akhlak tu. Akhlak, kemudian agama, insya-Allah. Alright. Yang tu berdasarkan dalil huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula, surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Jawapan kepada surah Ali Imran ke Al-Baqarah. Nabi Ibrahim doa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Kita punya mukri pun ni pula tak boleh nak rujuk pula. Dia dah sampai ke alam maya. Dia sampai alam ghaib.
Nak rujuk pun tak ada lah. Dia huwallazi dalam tu Nabi Ibrahim kata, Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ath fihim, bangkitkan daripada umat aku yang kata ada seorang nabi itu yang akan orang semua sayang dia tu, rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. So Nabi Ibrahim doa, wa yuzakkihim duduk belakang. Allah jawab balik doa tadi, Allah perbetul susunan ni. Allah kata huwallazi ba'atha, tadi Rabbana wa ba'ath fihim, Allah jawab huwallazi ba'atha fil ummina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Itu yang Ustaz Rahman kata tadi tu. Akhlak dulu, sucikan diri, bersihkan diri, jadikan orang yang berkepribadian baik, insya-Allah ilmu dan segala-galanya akan sampai. Itu jawapannya. Baik Ustaz. So Allah susun balik dah. Nabi Ibrahim doa, ya Allah, bagilah bangkitkan seorang nabi yang baca Quran, kemudian wa yu'allimuhumul kitab, ajarkan orang kitab, bagikan hikmah dan yang menyucikan. Allah jawab balik, nabi yang aku bangkit ni dia akan baca Quran, dia yang menyucikan orang dulu daripada segala akhlak yang tak elok, mazmumah kepada mahmudah, barulah wa yu'allimuhumul kitab, ajak mereka kitab, dan hikmah, ajak mereka hadis, baru lekat. Faham. Wallahu a'lam. Okey. Okey, tadi kita dah tanya pasal ciri-ciri lelaki kan, kualiti. Lepas tu kita dah cerita pasal untuk mengurangkan risiko lelaki ni. Ya. Dan kita cakap pasal ciri-ciri lelaki untuk rumah tangga. Ya. So Ustaz, apakah ni soalan akhir lah Ustaz, Ya. Soalan akhir untuk kita punya catch up UDD hari ni. Okey. Cuma nak bagi tahu kawan-kawan, kita punya live hari ni dibawakan oleh Azzaid. Yes. Minyak Ustaz? Azid. Minyak Azid ni saja nak cerita kat semua lah. Orang yang tak, Kita cakap pasal lelaki ni Ustaz. dia kena abang lah. Hak ni produk ni bukan produk orang lelaki. Sabar bawa bertenang. Dia ni adalah satu jenama yang dipelopori. Itu perkataannya oleh Fadilatul Ustaz Almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Produk legacy lah. Ya. Beliau dan tim beliau memulakan jenama Azid minyak zaitun mula-mula. Lepas tu baru berkembang dengan minyak habatus sauda. Okey. Bila jadi macam tu, arwah meninggal dunia dan bahagiannya diambil oleh Agami. Agami group kita ambil bahagian tu yang arwah Tuan Gurumnya untuk jadi bahagian kita. So kita beli bahagian tu. Jadi ini jadi macam Agami punyalah sebahagiannya daripada share tadi tu. Okey, jadi kita ada dua saja, habatus sauda, minyak zaitun. Saja je nak abang. Waktu kebanyakannya anak-anak dan keluarga, especially orang tua lah, kita sedang dilanda dengan flu dan sebagainya. Betul. Isteri saya doktor. Saya kena abangkan semua orang, isteri saya doktor. Maknanya saya tak boleh bersebarangan cakap, nanti KKM akan ambil tindakan pada isteri saya. Betul. Saya kena jaga sensitivity itu. So saya just nak bagi tahu saja, hari ini apa perubatan yang ada, kita menerima dua-dua. Macam baru ni kan, macam tadi siang kita sempat dengan Ustaz Hafid belajar kitab hadis keberkatan. Ya, dan Ustaz Megat sekali dengan kita, dan beliau dan Ustaz Hafid memberikan kita satu kata-kata. Menolak memakan ubat itu bid'ah. Maksudnya Nabi pun suruh kita ambil ubat. Betul. Dawu, Nabi suruh dawu, pi berubat. Maknanya Nabi suruh ambil ubat. Betul. So jadi kalau kata-kata mengatakan tolak makan ubat itu bid'ah, sebab Nabi tak buat. Nabi pun suruh makan ubat, Nabi suruh makan habatus sauda. Betul. Dalam masa yang sama, berpegang teguh kata ubat yang menyembuhkan itu syirik pula. Betul. Faham tak? Betul. Jadi berpegang dengan dua-dua, iaitu makan ubat dan bergantung kepada Allah Ta'ala. Ubat ni terpecah dua lah tadi, alternatif dan perubatan moden. Baik. So makan ubat dan berdoa pada Allah, itulah sunnah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yakin Allah lah
penyembuh. Iya, segala iya. Jadi bila kata macam tu, kita nak galaklah semua orang untuk menjaga kesihatan. Itu je. Banyak je produk-produk dekat luar sana. Cuma hari ni kita dibawakan oleh Aziz. Dan Aziz sendiri pun sebenarnya adalah produk yang sebagai satu ikhtiar lah Ustaz kan? Betul. Ikhtiar juga untuk kita seperti hidup. mana yang alternatif yang lain lah. Okay. Seperti mana adanya Panadol, adanya Habatus Sauda. Seperti mana adanya ubat angin, ubat magnesium yang putih itu untuk perut angin tu, adalah minyak zaitun. Seperti mana adanya ubat kencing manis, adanya ubat buah tin. Sama je. Dia benda sama, benda yang sama, cumanya orang kata apa? Yang ni ada klinik, yang ni pun ada klinik. Beza dia begitu. Wallahualam. Ikhtiar pada kesihatan lah. Ya, saya. Okay, sekarang ni tadi kita selingan lah Ustaz. Betul. Aziz yang bawakan kita punya. Ya. Terima kasih. Ini. Ya. Jadi soalan terakhir lah Ustaz. Bila cakap pasal kualiti ni kan Ustaz kan, sebenarnya untuk lelaki ni lah. Ya. Tak kisahlah seorang ayah ke, seorang anak ke, seorang suami ke, apa sebenarnya pelajaran pertama bagi seorang lelaki? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Soalan ni kena sungguh dengan hadis Nabi. Maknanya macam seolah-olah Nabi tahu dah kita nak bincang tajuk macam ni. Allah dah bagi dah bekal kat Nabi. So Nabi pesan kat kita dalam satu hadis yang mulia, kata Nabi, au kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Alimu, ajarkan anak kamu yang lelaki surah Al-Maidah dan ajarkan anak perempuan kamu surah An-Nur." So berdasarkan kepada soalan Ustaz Rahman tadi, apa intipati yang ada dalam surah Al-Maidah, dia akan menjadi asas kepada pembentukan seorang lelaki, dan apa yang ada dalam surah An-Nur, dia adalah pembentukan kepada seorang perempuan. Dalam surah Al-Maidah ringkasannya, tak usah ambil awal tu, ambil ujung aja senang. Sebab awal-awal surah Al-Maidah ni dia ada tu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Sebelum tu ayat Allah suruh menghadap kiblat ke Masjidil Haram. Ayat-ayat yang kedua tu juga. Ayat yang ketiga surah Al-Maidah apa dia? Tu yang Allah meridai Islam agama kamu. Macam mana ayat dia tu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ayat tu ada. Jadi Allah memang dalam surah Al-Maidah awal tu Allah membina pendirian kepada orang lelaki. Nak habaq kata, hang ni lelaki kena bekerjasama pada perkara-perkara baik, dan jangan bekerjasama pada perkara yang tak baik. Dalam masa yang sama hang kena ingat agama. Sebab tu Al-Maidah ayat awal nombor 3 tu dah cerita pasal agama. Hujung Al-Maidah apa dia? Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Muka surat last sekali surah Al-Maidah. Apa dia? Nabi Isa berdoa kepada Allah menurunkan rezeki. Jeng jeng jeng. Apa dia yang ada? Bila Nabi Isa doa yang ni tu soalan dia. Nabi Isa doa ni bukan hari tu. Nabi Isa doa ini adalah pada masa akan datang. Dia turun nanti. Akhir surah Al-Maidah saja nak abang kat semua. Akhir surah Maidah Allah akan tanya dekat Nabi Isa. Lepas Nabi Isa doa, ya Allah tolong buat turun rezeki kepada kami umat aku ni, Nabi Muhammad punya umat yang dibimbing oleh Nabi Isa ni. Allah akan buat turun Maidah daripada langit. Maidatu minas sama. Kalau kita tu Maidatul Rahman. Dekat kita negara Arab yang panggil Maidatul Rahman. Maidatu minas sama, makan mai. Bila semua dah makan, Allah Taala tanya Nabi Isa, "Hai Isa, adakah kamu yang menyuruh mereka menyembah kamu dan ibu kamu?" Masa Nabi Isa dulu, mana ada orang sembah Nabi Isa dengan mak Nabi Isa? Semua tu berlaku lepas Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Maidah Allah cerita in the future. So apa pengajaran kita? Orang lelaki dia kena membina pemikiran yang nampak jauh. Sebab tu cari barang dalam peti ais tak pernah jumpa. Sebab dia depan mata. Yang selalu jumpa bini kita. Dia kata you jangan sampai IP. Kalau IP ada, you siap. Betul tak? Betul. Sebab memang itu mul kita. Betul.
Jadi sebab tu Nabi pesan kat kita, ajak anak lelaki nampak jauh, nampak masa depan, nampak waktu akhirat. Macam mana dia nak bentuk keluarga dia? Takkan dia hanya nak bentuk keluarga dia yang pandai buat lagu tu saja. Den. Takkan macam tu saja. TikTok Ustaz. Lagu tu. Kan? Takkan dia nak keluarga dia pandai yang tu saja. Dia tak boleh lagu tu. Dia kena pandang jauh. Dia nak keluarga dia yang jadi alim, yang macam ayah kita. Ayah kita pergi negara Arab ke? Tak. Tapi dia make sure anak dia pergi negara Arab. Betul. Belajar. Betul tak betul? Ayah kita macam ayah saya. Dia pakar undang-undang ke? Tak. Tapi dia make sure anak dia, kakak saya ada dalam undang-undang. Ayah saya pakar sains, dia nak bercakap semua orang nak dengar. Tak, dia bercakap dekat pejabat dia je. Budak-budak praktikal main kat ayah saya. Tapi dia make sure macam adik saya duduk dalam TV cerita pasal halal. Tak? Faham? Dia pandang untuk ke depan dia. Fikiran jauh. Sebab tu dalam surah Al-Maidah, dia bubuh sampai hari kiamat. Dia bubuh sampai hari yang Nabi Isa bangun tu. Allah Ta'ala kata, Isa, hang kaya ajak semua orang untuk sembah dengan maaf. Nabi Isa kata, tak. Faham tak? Nabi Isa jawab, kata tak dalam surah Al-Maidah. Pasal apa yang tu ada untuk kita orang lelaki yang Nabi suruh ajak? Untuk kita fikir ke depan. Betul. Okey, clear lah. Sangat cantik sebenarnya kalau ikutkan pada kita punya live hari ni Ustaz. Ya. Ustaz sentuh banyak dah untuk lelaki ni. Tapi cukuplah untuk lelaki ini. Pasal lelaki ni kita kena tahu je. Yang pertama, kualiti seorang lelaki tu dua perkara. Yang pertama agama dan akhlak. juga akhlak dia. Baik. Dan untuk mengurangi golongan lelaki yang mungkin kurang berkualiti ni dengan meniru. Betul. Dengan Fatashabbahu. Benda-benda yang baik lah. Baik. And then juga untuk memilih keluarga ataupun isteri yang baik tu, kita sendiri kena dengan diri kita. Jangan mengharap kamu mendapat isteri Siti Khadijah kalau kamu bukan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, cerita pasal pelajaran lelaki tu, sebenarnya dalam Al-Quran pun dah bagi tahu dah, lelaki ni kena mempunyai ciri-ciri berpandangan ke depan. Ya. Kan? Itu dia. Jadi hari ni untuk live hari ni alhamdulillah kita dah sampai ke penghujungnya. Dan saya sendiri sebagai moderator pada hari ini mengajak anda semua untuk sama-sama kita belajar lebih lagi, especially kita yang lelaki yang berada dalam live ni dan juga perempuan, untuk top up ilmu saya. Macam mana kita jadi lebih baik, kena belajar. Betul. Kalau tak belajar kita kena kenal lelaki, dia kena lelaki. Betul. Sebab tu kita buat topik lelaki ni. Janganlah kata-kata marah kalau tak jumpa barang dalam peti tu. Betul. Kena tahu lah. Dia memang surah Al-Maidah. Dia surah Al-Maidah. Dia pandang jauh. Dia buka peti ais, dia nampak Nabi Isa punya zaman. Dalil cukup kuat Zat kan. Tapi dalam perbezaan ni kita neraikan persamaan untuk kita hidup lebih harmoni lah. Benar. Jadi Ustaz, ada nasihat terakhir tidak daripada saya mohon pun maaf. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Wallahu alam hadza wa billahi taufiq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.